Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi dapat kita bersama-sama pada pagi ini, pada petang yang penuh barakah ini. Pertama sekali, kita ingin mengucapkan tahniah kepada para hadirin sekalian kerana berkumpul kita di atas talian ini adalah dengan izin Allah SWT. Mohon tuan-puan untuk mute mic dan off camera untuk mengelakkan sebarang gangguan sepanjang program ini berlangsung. Jika ada pertanyaan, sila kemukakan di ruangan chat. Okey, sebelum saya menyerahkan program kepada penceramah sebutan, izinkan saya membuat sedikit hebahan dan promosi perkhidmatan perpustakaan. Okey, ini adalah hebahan yang pertama, program anjuran PITA Kampus Sawangan Negeri Sembilan, Kampus Kuala Pilah. Program ini ulasan buku Kekuatanku dan Inspirasiku. Esok ya, programnya pada 23 September 2020, 10 pagi melalui Google Meet. Okay, jika tuan-puan ada free, bolehlah join program anjuran PITA ni. Okay, ini adalah kita ada dua servis perkhidmatan yang kita sediakan. Okay, yang pertama ni adalah servis pandu lalu peminjaman pengurangan bahan. Okay, servis ni hanya ada di PITA Kampus Rembau saja. Okay, kita dah mula dah servis ni untuk untuk kakitan akademik dan akademik hanya di Kampus Rembau saja. Bermula pada September ni. Okay. Okay, ini adalah YouTube channel kita. Okay, ini antara video yang kita telah buat dan kita telah upload dalam YouTube di sini ya, untuk program pada petang ini. Kita akan upload lah untuk video yang sebalik video yang terbaru. Jadi jangan lupa untuk subscribe program ni ya. Okay, tanpa membuang masa, kita ingin mempersilakan penceramah jemputan kita, iaitu Encik Nasruwah Zainal Abidin, Pegawai Psikologi UiTM Sawangan Negeri Sembilan, untuk menyampaikan perkongsian ilmu dan bertajuk Ajakan Paradigma Pekerja Berkualiti. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Ingat tak ada respon ni macam tak dengar pula Terima kasih sekali lagi kepada saya ucapkan kepada PITA, Pustakaan Tun Abdul Razak Negeri Sembilan, Congan Rembau, kerana menjemput saya untuk sekali lagi perkongsian ilmu pada petang ini selama 1 jam ni. So tadi topik yang diberi ataupun ingin dikongsikan hari ini adalah anjakan paradigma pekerja yang berkualiti. So untuk petang ni, so bukanlah saya tak adalah nak kata berceramah ataupun nak bagi talk atau sebagainya. Saya lebih suka untuk katakan sebagai sesi perkongsian ataupun perkongsian pandangan berkenaan dengan pekerja berkualiti ni, kata paradigma. Sebab saya percaya rakan-rakan saya sama ada di Rembau ke, di Kuala Pilah ke, di Seremban ke, masing-masing ada kualiti masing-masing. Cuma hari ini mungkin lebih kepada seperti macam kita nak kata revision lah, kita berulang kaji, tengok balik semula, samalah ulang kaji untuk diri saya sendiri dan ulang kaji untuk sahabat-sahabat semua, untuk kita ni seorang pekerja yang dikatakan sebagai pekerja yang berkualiti. So insyaAllah lah, semoga apa yang saya kongsikan ini dapat memberi manfaat kepada rakan-rakan semua. Kalau ada feedback daripada rakan, saya terbuka untuk menerima dengan hati yang terbuka lah. Sebab saya percaya ada di kalangan tuan-tuan perempuan mungkin pengalamannya lebih luas, kemahirannya lebih hebat. So ini medium untuk kita berkongsi apa yang dirasakan bermanfaat untuk kita sendiri. So kita akan bercakap berkenaan dengan anjakan paradigma ataupun kerja berkualiti. So sebagai pengenalan lah, sebagai pengenalan kita nak membawa
saya nak cuba berkongsikan dengan konsep, definisi konsep lah kan, supaya kita jelas. Okay, jelas dengan tajuk. Sebab actually tajuk ni kadang bila saya baca, tengok balik tajuk ni macam lah agak kata very filosofi punya tajuk kan. So anjakan paradigma pekerja berkualiti, sangat luas tajuknya. Okay, cuba bila saya cuba kongsikan konsep apa yang pemahaman saya supaya saya lebih jelas dan tuan-tuan perempuan pun lebih jelas apa perbincangan saya. Okay, so mungkin berbincangan saya itu berdasarkan atau berkisarkan tentang definisi konsep yang saya cuba jelaskan lah. Okay, yang pertama mungkin so anjakan tu apa? Okay, anjakan. So kalau kita faham, okay, anjakan itu adalah satu benda kita nak gerakkan, beranjak atau kita nak alihkan satu benda kan, nak alihkan dari tempat A ke tempat B. So anjakan. So kalau kita tengok pada paradigma, so apa yang dimaksudkan dengan paradigma ni, okay, satu lingkungan atau pembatasan pemikiran pada sesuatu masa yang dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, kemahiran dan kesedaran diri sendiri. Okay, so it's about kepada kita punya batasan pemikiran kita. Okay, bila kita dalam kehidupan kita ni, okay, dalam keseharian seharian ni, so kita dah hidup mungkin dah berumur, kita dah 20 tahun, 30 tahun, so mungkin ada macam-macam yang kita belajar, macam-macam yang kita dapat kemahiran, okay, pengalaman, okay, so dia akan membentuk satu kerangka pemikiran dalam minda kita. So ini mungkin akan dia bermaksud sebagai satu lingkungan lah, okay, paradigma itu. Dan bila kita nak gabungkan maksud anjakan paradigma tu, kita cuba untuk peralihan paradigma tu dari satu pemikiran kepada satu pemikiran baru. So kita nak develop satu bentuk pemikiran, satu bentuk mungkin tingkah laku, okay, sebab pemikiran itu akan menghasilkan tingkah laku dan akan menghasilkan emosi. Sebab bila kita mengubah ataupun kita mengalihkan pemikiran kita ditampuh orang lama ke satu tampuk orang baru, okay, mungkin akan menghasilkan satu kesan yang baru dalam kehidupan kita. Sebab itu dimasukkan anjakan paradigma. Okay? So kalau kita tengok pada definisi pekerja pula, so ini mengikut Akta Kerja 1955 dasar saya. So siapa pekerja lah pekerja, orang yang bekerja di bawah kontrak perkhidmatan, okay, yang kedudukannya sebagai pekerja kepada majikan mereka sendiri dan pihak majikan pula mempunyai hak dan kuasa kawalan terhadap pekerja itu. So kita kena faham. Okay. Kalau kita nak masuk kerja, so kita ada satu kontrak kan, kita ada satu aku janji. Okay, so kita ada satu kena sign aku janji, kita kena submit kepada kita punya majikan. So bila kita dah sign tu, maknanya kita dah ada satu kontrak perkhidmatan dengan kita punya majikan. So secara tak langsung kita telah dinamakan sebagai seorang pekerja. So siapa majikan kita? So orang yang bayar gaji kita tu, yang tu ialah majikan kita. Dalam konteks ni UiTM lah, okay, so majikan kita. So kita adalah pekerja kepada UiTM dan majikan kita tu ada hak dan kuasa kawalan. Sebab tu yang ada lah garis panduan keliling dan sebagainya, sebab kuasa atau hak itu ada kepada majikan kita. So kalau kita tengok pada berkualiti pula adalah satu benda yang baik ataupun tinggi nilainya kan. Kalau kita pergi shopping contohnya kan, so kita mesti cari satu benda yang cantik kan, yang ada kualiti. Kalau orang kata nak beli nak cari yang original kan, kalau nak cari baju suruh Levi's kan, nak suruh Levi's original, tak nak suruh yang copyright kan, katanya tak ada style contoh kan. So kita nak satu benda yang ada kualiti, nilai tinggi. So kita pun nak jadi macam tu. Okay, so kita sebagai seorang pekerja, so pekerja yang berkualiti kepada majikan kita. So dalam 1 jam lebih kurang ni, okay, saya akan cubalah bincangkan ciri-ciri dalam konteks pemahaman saya ataupun perspektif saya lah. Okay, so mungkin ada 8 lebih kurang saya cuba ketengahkan ciri-ciri pekerja berkualiti. So mungkin kalau ada tuan-tuan perempuan nak tambah ciri-ciri itu, nak kongsikan dengan sahabat-sahabat kita di kampus cawangan kampus lain, di Rembau, di Kepilah atau Persemban, so bolehlah berkongsi di ruangan komen tu. Okay. Okay, so kita tengok, kalau bagi saya yang pertama lah, kalau kita menjadi seorang pekerja berkualiti ni, kita kena tengok pekerja berkualiti ni dia mestilah ada ilmu dan kemahiran. Okay, so kita tak boleh nak lari daripada benda ini.
Okay, so sentiasa kena mempertingkatkan ilmu dan kemahiran sebab kita dalam kehidupan kita ni, okay, kita sentiasa belajar. Okay, so ilmu itu, menuntut ilmu tu tak pernah berhenti. Okay, so ada orang yang dah ada PhD pun buat lagi PhD sampai 8 PhD. Sebab apa? Sebab dia nak menjadi seorang yang berkualiti. So bila orang tengok apa persepsi tuan-tuan dan perempuan, dia tengok, oh awak dia ada double master. So dia ada PhD sampai 2-3 PhD. So persepsi kita kepada orang itu akan berbeza. Okay, berbanding dengan persepsi orang yang mungkin tak ada PhD ataupun tak ada master sebagainya kan. Tetapi tidak bermakna orang yang tu tak ada kualiti sebab mungkin dia ada kemahiran lain. Okay, sebab tu maksud saya lah, bila kita nak jadi seorang pekerja berkualiti, kita kena set dalam minda kita, dalam pemikiran kita, kena sentiasa mempertingkatkan ilmu dan kemahiran. Okay, kalau ada pepatah katakan, kalau untuk ilmu tu biarlah daripada buayan itu sehinggalah ke liang lahat kan. So proses menuntut ilmu tu tidak akan berhenti. Okay, sebab apa? Sebab bila kita berilmu, bila kita ada kemahiran, so kita akan menjadi tempat rujukan. So orang akan cari kita. Contoh kita ada kepakaran. So mungkin ada yang mendengar kita ni, contoh ada pustakawan kanan contohnya. So dia ni mungkin ada kepakaran, ada kemahiran dalam ketologi, dalam indeks buku sebagainya. So bagi saya yang saya tidak ada kemahiran itu, saya boleh merujuk mereka. Okay, sebab saya tahu yang mereka ini ada ilmu dan kemahiran yang sesuai dengan apa yang saya nak cari. Okay, itu pertama. Yang kedua, bila kita ni ada kemahiran atau ilmu, kita ni akan lebih cekap untuk melaksanakan tugasan. Kenapa? Sebab kita lebih cekap lah. Kalau kita dapat satu tugasan itu yang diberikan, so kalau kita ada kemahiran yang banyak, tidak hanya satu kemahiran saja, so kita lebih cekap. Contohnya ada satu isu yang berlaku, ada satu masalah yang berlaku, so kita lebih cepat untuk fikir, oh kita boleh gunakan skill yang ni. Kita boleh try tengok, oh mungkin kita ada ilmu kan, knowledge kita yang lain, so kita boleh cuba untuk adaptasikan knowledge baru itu pada untuk penyelesaian masalah. Dan kita juga akan menjadi lebih kreatif. Orang yang ada ilmu dan kemahiran ni, dia akan menjadi lebih kreatif dan berinovatif. So ini yang dituntut. So kita cubalah elakkan untuk kita menjadi seorang pekerja yang nak katakan pemikiran jumuk tu wallahu alam lah. So kita kena di era sekarang ni yang dah kata semakin maju teknologinya, so kita punya attitude, kita punya pemikiran pun, kita punya paradigma pun mestilah selari dengan kita punya peredaran zaman. Kita seorang pekerja kena jadi seorang kreatif. Sometimes kita bila bekerja, kita berhadapan dengan macam-macam isu, macam-macam masalah. So kalau kita tidak kreatif dalam menyelesaikan masalah, so susah untuk kita dan susah untuk organisasi itu untuk survive dan untuk sustain organisasi itu. Dan bila kita berilmu juga, so kita akan lebih bersikap terbuka dan kita lebih matang dalam membuat keputusan. Mungkin kita cuba bandingkanlah kan, seorang yang cuba kita tengok idola-idola yang kita, siapa idola tuan-tuan perempuan kan, tuan-tuan boleh fikir siapa idola tuan-tuan perempuan yang tuan-tuan respect, yang kita tengok orang-orang yang hebat, ikon yang terkemuka. So mereka ini kalau kita tengok, mereka ni ada ilmu yang berilmu, berkemahiran. So mereka ni lebih bersikap terbuka, mereka tidak tertutup. Sebab apa? Sebab mereka tahu, sebab ilmu tu dia dah ada luas. Semakin banyak ilmu kita cari, semakin banyak benda kita cari, semakin banyak benda yang kita tak tahu kan, dan kita nak cari lagi. Tapi benda itu secara positifnya kita nampak kita semakin lebih bersikap terbuka lah, berbanding kalau kita hanya kata contoh ni kan, kita dah selesa dengan kata tak apalah, aku dah cukup dah ilmu. So kalau ada benda-benda baru, kita
kita susah nak bergerak sebab pemikiran kita ataupun sikap kita tidak terbuka. Okay? So ilmu dan kemahiran itu membantu kita kalau kita nak menjadi seorang pekerja yang berkualiti. So yang ciri yang kedua yang boleh saya kongsikan adalah seorang pekerja yang berkualiti itu mereka ni sentiasa mencari peluang untuk membina potensi diri. Tuan-tuan dan puan-puan, sometimes lah, mungkin di awal dulu pun saya pun susah, suka untuk kenal apa potensi diri kita. Bila kita tak kenal potensi diri kita, so kita susah untuk menentukan matlamat berjaya kita. Kita susah untuk nak rangka plan kita punya career development. So bila kita dah tahu potensi diri kita, contoh apa potensi diri tuan-tuan dan puan-puan? Mungkin potensi diri tuan-tuan dan puan-puan, seorang yang kata petah untuk bercakap, ataupun hebat dalam menganalisis data, hebat dalam membuat kajian sebagainya. So cari potensi diri, so cari peluang untuk kita develop potensi diri kita. Bila kita dah ada potensi diri, kita dah kenal kita punya potensi diri kita try untuk develop, so kita akan cenderung untuk membina satu pengalaman yang berkualiti. So saya nak kongsikan ada dua menurut pembacaan saya lah. So ada dua jenis pengalaman, ada dua orang yang ada pengalaman. Seorang dia itu pengalaman dia satu pengalaman yang bersahaja. Bersahaja ni contoh macam pengalaman dia sekadar kata bergantung pada tempoh perkhidmatan. Kalau contohnya dia bekerja 10 tahun, so memanglah dia ada pengalaman yang banyak. 10 tahun pengalaman bekerja. Dah jumpa macam-macam orang. Tapi kalau dibandingkan dengan pengalaman yang kedua adalah pengalaman yang berstruktur. So pekerja yang mempunyai pengalaman yang berstruktur ni lah mereka ini mencari pengalaman itu, dia lakukan dengan sengaja dan dia sedari. Dia sendiri nak cari pengalaman. Dia tak tunggu. Macam orang yang bersahaja ni, dia tunggu je lah. 10 tahun tu dia tunggu je lah. 10 tahun tu kerja, 15 tahun tu kerja, dia tunggu je lah. So mungkin pengalaman itu, mungkin dia dapat pengalaman tapi tak sebanyak, tak sehebat, tak berkualiti seperti pengalaman orang yang yang pengalaman berstruktur tadi tu. Sebab mereka mencari. Walaupun dia bekerja tempoh dia dalam 5 tahun saja bekerja dalam organisasi itu. Tetapi pengalaman dia mungkin setanding dengan pengalaman orang yang bekerja 15 tahun. Because of sebab dia itu menerima ilmu baru, dia mencari ilmu baru, dia menerima kemahiran baru, dia pun tidak kata tidak distrik. Macam tak payahlah aku kerja ni tunggu sampai pencen je lah, contoh. Itu pengalaman dia yang mungkin yang apa yang dapat je lah. Kalau ada, kalau tak ada, tak ada. Tapi kalau yang pengalaman berstruktur ni, bila kita cari, kita akan jumpa satu benda yang mungkin kita tak expect. So tengok dalam situasi sekarang pun kita dah boleh rasa kita dah boleh alami, kita dah boleh tahu. So pengalaman yang kita cari, contoh macam kata sekarang ni kami sibuk dengan ODL lecturer sudah kena buat ODL, co-curriculum pun nak kena ODL, mungkin macam saya pun sebelum ni saya jurateko, saya mengajar pun saya bersemuka tak terfikir pula nak buat ODL. Tapi bila dah keluar curriculum baru, kelasku kena buat secara ODL. So ini sebab ada pengalaman so kita kena cari ilmu lah macam mana kita nak buat ODL itu, macam mana kita nak tingkatkan kemahiran kita untuk ODL itu. So ini akan menjadi pengalaman-pengalaman. Pengalaman ini ada dalam diri kita, so kita akan menjadi seorang pekerja yang berkualiti. Dan orang yang pengalaman berstruktur juga, dia menggunakan kreativiti dalam melaksanakan tugasan baru atau tugasan lama. Dia sentiasa untuk nakkan pembaharuan. Senang cerita macam ni lah. Seorang yang pekerja yang berkualiti ni, kalau kita nampak, dia sentiasa sukakan kepada pembaharuan. Dia macam tak kurang selesa dengan satu benda yang bersifat rutin. Walaupun nature kerja itu nature kerja yang
dia perlu buat rutin. Contoh macam biasa macam apa, accountant ke, banking ke, yang apa bendahari ke sebagainya. So mungkin dia kerja dia rutin lah kan, kena sema, kena buat account, kena closing account, everything kan. Tapi kalau dia nak dia seorang pekerja berkualiti, walaupun nature kerja itu sebagai nature kerja yang orang kata rutin, tetapi dia cuba untuk tingkatkan, cari elemen-elemen, suntik elemen baru untuk menjadikan nature kerja itu nampak lebih kreatif. Tidak seperti selama 2 tahun, selama 5 tahun ataupun selama 10 tahun dia buat itu. Ini satu kerja berkualiti sebab dia sentiasa nakkan pembaharuan dalam kerja yang dia lakukan. Dan juga dia sentiasa peka dengan teknologi dan berani untuk mengadunkan teknologi baru dalam pekerjaan. Contoh saya cakap tadi tu, zaman sekarang ni kan. So memang kita nak kena adunkan teknologi baru dalam pekerjaan kita. So gunakan. So sekarang ni pun bila kita guna Google Meet ini pun, so mungkin ini satu kaedah yang dah menjadi kebiasaan nature kita di UiTM ini. Bila kita nak bagi talk, tak perlu dah nak buat talk untuk nak berkumpul dalam dewan sebagainya. Boleh kita gunakan kaedah Google Meet ini untuk kita berkongsi ilmu dan pengalaman. So ilmu tu walaupun tak face to face tetapi dapat disampaikan, dapat deliver kepada rakan-rakan kita yang lain. So itu antara ciri yang kedua lah, sentiasa untuk mencari peluang dan membina potensi diri. So kenali diri kita, kenali kekuatan diri kita. So kalau kita dah kenal kekuatan kita, gunakan kekuatan itu untuk kita survive, untuk kita meningkatkan kualiti kita. Kalau kita ada kekurangan, kita cuba untuk baiki, kita boleh polish kekurangan kita dengan mempelajari kemahiran baru, dan end up kita akan menjadi seorang pekerja yang berkualiti. Itu ciri yang kedua. Untuk ciri yang ketiga, kita tengok ia selebat kepada sikap. Seorang yang bekerja berkualiti ni dia ada sikap dan personality yang unggul. Bila kita tengok orang tu kita rasa suka. Bila kita nampak orang tu kita nampak dia ada karisma. Dia punya personality, dia punya aura itu akan dapat dirasa oleh orang sekeliling. Contoh bila dia bekerja kita nampaklah so dia lebih berdisiplin. So dia akan lakukan kerja dia dengan komitmen yang tinggi. Kita bagi tugasan dekat dia, bos bagi tugasan dekat dia, so dia mampu deliver dengan baik. So orang puas hati. Bila tengok bagus kerja dia. So maknanya kita tahulah so pekerja itu suatu pekerja yang ada disiplin yang tinggi. So bila dapat tugasan, dia dapat buat tugasan dengan komitmen, dia letakkan 100% komitmen. So dia tak ada macam, tak ada yang banyak dia tak ada macam kata nak banyak rungutan daripada gerakan tangan dan kaki. So mulut dia gerak tapi bukan gerak benda baik, tapi mulut dia gerak dengan banyaknya rungutan. Kadang rungutan itu akan melambatkan kerja kita kan. Seorang yang bila dia ada ciri-ciri personality unggul ini, sikap unggul ni, tak ada rungutan ini kurang. Dia kata tak apa, dia jalan, tangan kaki jalan. So kerja siap. Itu orang sebab dia fokus, tidak ada matlamat. Sebab dia tahu dia perlu hasilkan satu hasil kerja, karya yang bagus dan berkualiti. Itu akan menggambarkan ciri sikap dan personality kita. Kedualah rajin. So kita ni kena ada sikap sifat yang rajin. So ini sebagai subjektif very subjektif. Tak semestinya kita tengok orang tu balik sampai pukul 8 baru balik, kita kata rajin. Kita ni very subjektif kan. So saya tidak judge, saya tidak nilai kata macam orang yang balik awal tak rajin atau orang balik lewat rajin, tapi kita tengok, kita sendiri akan dapat rasa. Kita sendiri akan dapat rasa, kita sendiri akan dapat lihat ciri itu ada dekat individu itu kalau memang betul dia rajin. Contoh macam rajin ni, dia rajin untuk cari peluang, untuk dia tingkat kemahiran dia. So ada peluang, dia gunakan.
Okay. So ada orang tawarkan peluang, dia ambil peluang itu. Sebab apa? Dia tahu dengan peluang yang dia ada itu, dia boleh belajar sesuatu. Dia boleh tingkatkan kemahiran dia. Okay. Ataupun kita pun perlu buka ruang. Okay. Buka peluang kepada pekerja kita. Buka peluang kepada rakan-rakan kita. Okay. So, kalau kita rasa macam ada potensi dekat kita punya staff, okay? Contoh macam ketua bahagian, kita nampak kita punya staff tu ada potensi, buka peluang kepada dia untuk dia bangunkan potensi diri dia. Okay? Dan juga macam tadi itulah, so yang rajin ni macam memberi alasan lah, so dia berani untuk cuba sesuatu. Okay? So dia orang yang bekerja berkualiti ni, dia cuba minimaskan untuk penuh dengan alasan. Okay, dia akan cuba dulu, okay, dia cuba buat, okay, kalau ada masalah dia bertanya, okay, so dia kata macam belum ni, kadang belum buat dah kata macam tak boleh, tak buat ni, itu tak boleh, ini tak boleh, nanti ada macam tu, ada macam ni. Kalau banyak kata tak boleh, excuses, bila masa kita nak buat, kan? Bila kita tak buat, macam mana kita nak tahu yang kita ni mampu buat? Kan? So bila kita dah buat, baru kita tahu kemampuan kita. Kalau kita rasa macam kemampuan kita tu ada ruang dan peluang untuk ditingkatkan, kita tingkatkan. Okay? So lama kelamaan kita akan ada kemahiran, kita akan dapat improve kita punya kemahiran, dan akhirnya kita boleh menjadi seorang pekerja yang berkualiti. Okay? Yang sikap yang kita kena terapkan yang ketiga itu ada sikap amanah. Okay, so dalam kerja ni, okay, dalam kita buat satu tugasan itu, mestilah ada tulus, okay, jujur dalam kita laksanakan tugasan kita, okay, amanah, okay, so kita kena terapkan nilai-nilai integriti dalam budaya kerja kita, okay. Kalau mungkinlah kata macam ada satu benda itu, okay, tak perlulah kita nak berselindung untuk kepentingan diri kita sendiri. Okay? So bincanglah, okay? Bagi tahu, berterus terang, okay? Ataupun kata macam kalau kita kata tak mampu nak buat, okay? Cakaplah tak mampu nak buat, okay? Ataupun kita perlukan bantuan, cakaplah kita perlukan bantuan, okay? So jangan kata macam kita rasa nak rasa kita ni hebat, kita buat tugasan kita dengan tidak amanah, okay? Ataupun tidak jujur. Okay. So ini satu pekerja yang kita, ciri macam kita cuba elakkan lah, kan? Sebab dia merupakan satu ciri yang berbentuk parasit, okay, dalam kita punya organisasi. So nanti dia akan merebak, so dia akan memberi kesan kepada orang lain daripada organisasi itu sendiri. Okay. Dan pekerja berkualiti juga, dia punya satu sikap yang kata bertanggungjawab. So dia ini menggalas tanggungjawab terhadap amanah yang diberikan. So kalau diberikan tugasan, okay, dia lakukan sampai habis. Okay, so tak ada yang buat kerja sampai setengah jalan. Okay, and then tinggal macam tu saja. Okay, so dia ada amanah itu, dilakukan, diberikan amanah. So dia galas tanggungjawab, memikul amanah itu, berikan komitmen yang sebaiknya. Okay. Dan juga kita pun kena bertanggungjawab terhadap keputusan dan tindakan yang kita buat. Okay. So dia tak dalam kerja sajalah, so mungkin dalam kehidupan seharian kita juga. Okay. Dalam kehidupan harian kita ini, so kita sentiasa melakukan pilihan, kita sentiasa dituntut untuk membuat keputusan. So kita kena berani bertanggungjawab dengan keputusan yang kita buat. Okay. Kalau keputusan itu kurang baik, nanti hasil ni, kita kena bertanggungjawab dan kita cuba improve, okay, dengan tindakan yang kita buat tu. So cuba elakkan, okay, menjadi seorang pekerja yang buat satu benda, bila tak berjaya, okay, tinggal, okay, sorok tangan. Okay, so itu satu budaya yang kita tak maulah di zaman sekarang. Okay, so pekerja yang di era sekarang ini, kita tak mahu pekerja yang macam itu. Okay, buat satu benda, okay, bila dia hasil yang dia buat tu tak seperti yang dia expect, dia mulalah, okay, suruh tangan, okay, ataupun tunding pada orang lain, okay, ataupun suruh orang lain completekan. Okay. So kita kena ada satu sikap tanggungjawab,
okey, dalam diri kita bila kita nak bila kita bekerja. Sebab bila kita ada sifat tanggungjawab, bila kita ada sifat amanah, bila kita ada sifat rajin, ada berdisiplin dalam kerja, okey, orang sekeliling kita akan lebih senang dengan kita. Okey, orang akan mudah untuk berfikir dengan kita. Kita tengok balik semula diri kita, kita reflect balik semula diri kita, okey. Adakah orang sekeliling dengan kita ni mudah untuk bekerja dengan kita? Okay? Ataupun adakah kita ini memudahkan kerja orang? Okay? Ataupun kita ni menyusahkan kerja orang? Dia kena tengok macam mana. Okay? Kita cuba elakkan untuk kita menjadi satu pemberat pada orang untuk orang move on. Okay? Kalau kita rasa kita tak nak untuk move forward, so janganlah kita jadi seorang pemberat untuk biarkan orang itu move forward. Okay? So ini satu sikap yang kata yang toksik lah, okay? Yang tak ada tanggungjawab. Dia tak ada tanggungjawab terhadap diri dia sendiri, dia tak ada tanggungjawab terhadap rakan sekerja dia, dia tak ada tanggungjawab terhadap organisasi dia. Okay? Itu antara sikap sebanyak antara sikap ataupun positif input. So attitude amat penting. So kita bila kita bekerja, kita seorang manusia, okay? So kita kena ada satu attitude ataupun satu sikap yang bagus, yang baik, okay? Itulah mencerminkan kita, okay? Akhlak kita, okay? So kita kena tengok balik semula, okay? Kalau tak di tempat kerja, di rumah kita macam mana, okay? Di luar kita macam mana, okay? Kalau baik akhlak kita, okay? Baik kita punya sikap, attitude, insya-Allah, so apa yang kita buat itu, okay, akan memberi kesenangan kepada orang lain. Okay, so alam lah. Okay, itu pandangan saya. Okay, so okay, kita tengok yang ciri keempat. Okay, ciri keempat, so mengamalkan komunikasi di tempat kerja yang berkesan. So orang yang berkualiti itu komunikasi di tempat kerja atau tak kira tempat kerja ke apa, komunikasi lah, kata-kata komunikasi. Komunikasi ni memang penting. Okay? Sebab apa? Sebab dengan berkomunikasi itu akan adanya pemindah maklumat. Okay? Kalau kita berkomunikasi dengan berkesan, okay, itu pemindah maklumat itu akan menjadi lebih berkesan. Kalau komunikasi kita kurang berkesan, so pemindah maklumat itu tidak akan dapat berlaku dengan berkesan. Okay? So tengoklah, kalau kita nak berkomunikasi ini, kita cuba untuk amalkan, okay, memupuk amalan musyawarah organisasi. Okay, kurangkan perdebatan yang tidak mendatangkan kata untung. Okay, perdebatan yang tidak mendatangkan hasil. Okay, so berdebat berbalah, okay, sampai 3-4 jam tetapi hasilnya tidak ada. So lebih baik kita cuba untuk lakukan anjakan paradigma, okay, kurangkan perdebatan yang tidak mendatangkan hasil, tetapi kita berdebat dan akhirnya kita berdebat dan fokus pada penyelesaian masalah, akhirnya kita dapat selesaikan masalah itu. So ini yang kita nak dalam dunia penuh cabaran ini, okay, yang kita punya landscape pekerjaan, okay, nature hidup kita sebagainya itu memang dihujani dengan berbagai-bagai cabaran. So jadi kita kena ni lah, okay, kurangkan kita pertikaian, perdebatan, menyalahkan orang lain, disalah, okay, tapi kita sendiri tidak memberikan penyelesaian, kita sendiri tak nak berbincang, mengeluarkan idea, mengungkapkan pendapat macam mana nak selesaikan isu ataupun masalah itu. Okay. So kalau kita belum jumpa idea, okay, lebih baik kata diamkan diri, fikir dulu, okay, daripada kita bercakap tetapi bercakap itu tidak mendatangkan kesan yang baik. Okay. So cuba kalau mungkin dulu, tak tahulah kan, mungkin zaman-zaman dulu, okay, so mungkin kurangnya sifat macam ni, okay, sekarang ni, okay, saya sendiri mengingatkan diri saya sendiri, okay, supaya kita cuba bila kita ada satu isu, bila kita ada satu masalah, okay, cuba kita perdebatkan ke arah berfokus pada penyelesaian, okay, so bukan perdebatan mencari excuse, okay.
So ada 4 jenis komunikasi yang kita nampak lah. Okay, so komunikasi outward communication, downward communication, peer communication, dan komunikasi dengan pelanggan. Okay, so outward communication antara staff dengan majikan. Okay, so staff dan majikan tu kena tahulah bagaimana kita nak communicate. Okay, so kalau kita ni ada kita punya bosses di atas, okay, ada ketua bahagian di atas, so macam mana kita nak communicate. Okay, sama juga, okay, communication dan downward tu majikan pada staff seliaan. Okay, so kita kena bijak untuk berkomunikasi dengan kita staff seliaan kita, sebab staff kita pun manusia, staff kita pun adalah ada hati dan perasaan. Okay, so info kita sampai tu kenalah kata yang jelas. Okay, yang kata ni sometimes kita bagi info yang tak jelas, lepas tu staff kita buat tak betul. So kita kata macam menyalahkan staff itu. So communication majikan antar staff tu kena downward itu, okay. So kena ada satu komunikasi yang berkesan, okay. Antara peers kan, antara rakan sekerja kan pun ada komunikasi dia, mungkin berbeza antara majikan dengan staff tadi tu kan, so macam mana kan. So yelah, mungkin kita komunikasi kita dengan rakan di luar kerja mungkin tak sama dengan komunikasi kita dengan rakan di tempat kerja. Okay? Sebab bila kita di tempat kerja, kita ada satu kita memakai satu baju yang lain, kan? So kita kena ada image yang menggambarkan organisasi kita. Okay? So bila kita nak communicate, kita kena communicate antara rakan sekerja itu, okay, sesuai dengan persekitaran kita berada waktu itu. Okay? So kalau perlu kita berkomunikasi secara formal, kita berkomunikasi secara formal ataupun profesional. Okay? Kalau di luar, di kata leisure time, nanti terpulang. Okay, kita nak komunikasi macam mana. Okay? Dan juga komunikasi dengan pelanggan. So kalau di UiTM ni, so kita memang tak lari lah. So kita akan ada pelanggan kita yang kita nak tertib. Komunikasi dengan pelanggan pun berbeza. Kita kena tahu, okay, untuk komunikasi dengan pelanggan. Pelanggan contohnya macam di UiTM ni, pelanggan kita satu pelajar, okay, ibu bapa pelajar itu pun pelanggan kita, okay. Vendor-vendor tu pelanggan kita, okay. So kita kena tahu cara berkomunikasi yang betul dengan pelanggan kita. Sebab ini akan menggambarkan image organisasi kita, dan dia juga menggambarkan kualiti kita sebagai seorang manusia, okay, sebagai seorang pekerja lah, okay. Let's say lah contoh, sebab kalau kita berkomunikasi, okay, dengan pelanggan kita dengan komunikasi yang kurang sopan, yang tidak berhemah sebagainya, okay. So dia akan memberi satu kesan impak yang yang kurang baik pada diri kita sendiri, okay. So persepsi dia kurang baik. So bila kita nak communicate dengan pelanggan kita, so kita kena gunakan satu kaedah komunikasi yang baik, okay. So kata pandangan saya lah, okay. So mungkin ada pensyarah-pensyarah komunikasi di sini yang dengar, so mungkin dia lebih hebat berkaitan teori komunikasi. So mungkin bolehlah berkongsi nanti komunikasi macam mana menjadi seorang komunikator ataupun berkomunikasi dengan hebat, okay. So Wallahualam apa yang saya kongsikan tadi itu, okay. Seterusnya, okay, ciri yang kelima adalah kita membudayakan amalan sinergi dalam bekerja, kan, berkongsi kepakaran dan ilmu dengan pelbagai pihak. Macam saya kata tadi, saya percaya setiap kita itu ada kepakaran kita, so ada ilmu yang berbeza-beza, okay. So dah sampai masanya sekarang ni, bukan lagi kita kerja okay, seperti macam bekerja sendiri nak melepaskan pucuk masing-masing. Okay. Maaf Cik Naswa. Ya, saya. Kita ada soalan dari seorang peserta ni. Okey. Daripada Profesor Madya Dr. Masyidah Ahmad. Okay. Soalan dia, apakah kaedah atau cara yang terbaik boleh saya lakukan dalam mengatasi masalah suka buat kerja atau menghabiskan tugasan yang diberi secara last minute? Mohon pencerahan Cik Nasrul. Okey, kerja yang last minute
apa kaedah atau cara yang terbaik boleh saya lakukan dalam mengatasi masalah suka buat kerja atau menghabiskan tugasan yang diberi secara last minute. Okey, macam ni. Okay, kadang-kadang macam Dr. Masita, kadang saya pun kadang buat kerja seminit juga. Tapi kita kena tengok, kita kena tahu. Biasanya kan kalau kita tengok macam apa yang ni pengalaman saya lah ataupun apa yang saya lakukan. Kan mungkin yang orang lain berbeza-beza. Bila kita, kadang kita dapat tugasan itu, bila kadang kita dapat satu tugasan yang banyak sekali dapat 2-3 tugasan. Okay? Tapi kita kena sedar, kena tahu apa kita perlu buat, kita kena buat satu ada priority. Okay? Kita kena setkan satu deadline. Kita kena tahu deadline kerja kita tu. Okay? So deadline kerja kita tu contoh macam kita kena submit bila. Okay? Contoh macam okay, yang baru-baru ni kan, contoh macam okay, so bos saya minta satu kertas kerja kan, kertas kerja nak dibentangkan dalam mesyuarat. So maknanya kita kena tengok, okay, bos kata saya nak kertas kerja tu sebentang dalam mesyuarat. So kita tanya bila mesyuarat bos tu, kita tengok tempoh, ada tak ample time yang kita buat kan. So kalau contoh macam tak, waktu itu memang mendesak, okay, so kita check balik priority kita. Okay, priority kerja yang kita nak kena buat tu lah. Yang penting kita kena kita boleh deliver, kita boleh submit kerja itu di due date yang ditetapkan. Let's say kalau contoh macam tak dapat nak deliver dalam due date ditetapkan tu, so mungkinlah itu tadi tu perlunya komunikasi yang bermusyawarah itu. Okay, bincanglah dengan bos kita, dengan majikan kita, apa reasonnya. Okay, kita kena ada tanggungjawab tu tadi tu. Okay. So memang kalau boleh kita tak nak buat kerja sendiri lah. Contohnya kalau macam tadi contoh macam kita dapat plan awal, so kita kena buat planning lah. So ada setengah orang dia is very good in planning, sangat hebat planning dia, dan dia sangat akur dengan planning dia. Tapi ada setengah individu dia planning dia hebat, tetapi bila pelaksanaan dia tu macam-macam cabaran, kan? Macam dugaan yang dia kena alami. So mungkin cabaran isu itu berbeza-beza orang, tetapi macam saya kata tadi tu, so kita kena kenal pasti, okay, priority kita di mana yang lebih penting yang kita perlu utamakan terlebih dahulu, okay, supaya benda itu dapat dihasilkan dengan baik. Okay, kalau ada due date, kita tak melepasi due date tu. Okay, so harap membantulah. Okay, Dr. Masita, risau pula saya nak jawab kan, soalan daripada doktor kan, tanya tentang kerja last minute kan. Harap Dr. Masita puas hati. Kita tanya soalan, alang-alang tu saya respon soalan yang Cik Moja. Bagaimana cara untuk kita istiqamah dalam membuat kerja-kerja yang berkualiti bukan secara bermusim, seperti contoh nak dekat-dekat SKT dan sebagainya, barulah nak rajin siapkan tugasan. Okay, so kalau kita nak sentiasa istiqamah ni, mungkin nak istiqamah ni, kita kena sentiasa ada satu apa yang pemangkin kita. Okay, so apa yang membuatkan kita bermotivasi untuk membuat satu kerja tu. Sebab sometimes bila kita melalui dia, bila kita rasa macam tidak ada satu katalis tu, pemangkin tu, kita akan rasa macam tak apalah, kerja ni biarlah dulu. Okay? Tapi kalau kita dapat mencari satu motivasi, sama ada motivasi dalaman ataupun motivasi luaran, yang boleh menjadi satu katalis kepada kita untuk kita membuat satu kerja berkualiti, so insyaAllah benda itu dapat membantu kita, okay, untuk kita kekal istiqamah dalam melakukan satu benda yang berkualiti. Okay, ataupun kalau nak lagi hebat, okay, kalau ikutkan konsep konsep psikologinya, okay, adanya reward and punishment. Okay, contoh kita dah tahu dah, kita set, okay, so saya nak buat satu kerja yang berkualiti, so apa kualitinya, okay. So macam Tuan Moja, kita kena tahulah set quality, apa yang quality yang Tuan Moja masukkan. Okay, kalau dapat reach that quality itu, okay, adanya reward. Kan, so bila kata dia reward itu adalah konsep psikologinya, so bila kita dapat reward, okay, so kita akan ada satu dia akan ada wujudkan satu perasaan pleasure dalam diri kita. So bila pleasure itu ada dalam diri kita, okay, kita rasa senang, kita rasa happy, so benda itu akan membuatkan kita motivasi diri kita untuk kita kekal istiqamah. Okay? Dan punishment juga untuk memberi kita peringatan supaya kita tak
buat benda tu, okey, macam contoh macam kita alpha kita kena ada punishment, kita kena ada reminder lah kat situ. Okey, itu sikit sebanyak tips yang boleh saya kongsikan dengan Tuan Moja. Okey, so harap membantu. Okey. Okey, dengar. Okey. So tu itu terpulang pada Tuan Moja Okay, so kita sambung kita ada lebih kurang macam 15 minit lagi. So kita sambung ciri yang seterusnya. Okey. Yang keenam adalah sentiasa memperbaharui cara kerja. So cara kerja kita itu kita kena perbaharui. Kan? Sebab macam saya cakap tadi tu so kita tak boleh kekal dengan satu kerja yang lama sebelum ni. Okay? Sebab peredaran zaman, teknologi yang baru, so cara kerja kita kena sentiasa diperbaharui. So contoh, ini pun jadi faktor juga. Kalau kita kekal dengan satu bentuk cara kerja yang lama, dah 10 tahun buat cara kerja macam tu, so kita akan rasa bosan lah. Kan? Cuba contoh macam kita makan nasi ayam, seminggu makan nasi ayam, kedai yang sama, makan nasi ayam. Beli kedai yang sama, nasi yang sama, ayam yang sama, rasa yang sama, seminggu. So kita tak, benda yang sama, so kita akan rasa bosan. So sama juga dengan kita punya personality kita, diri kita, so minda kita, otak kita. So dia nak sentiasa pembaharuan. So, bila ada satu pembaharuan tu, bila ada satu cabaran itu, so dia akan dapatkan satu pengalaman yang baru. So, bila ada satu pengalaman baru tu, kita akan rasa happy lah sebab kita learn something. Dan bila kita baru cara kerja kita, mungkin cara kerja lama kita tu kurang efektif, tak sesuai dengan situasi semasa. So kita kena cari cara kerja baru supaya kita boleh bekerja dengan lebih efektif. Dan cuba untuk kurangkan terlalu bergantung pada orang lain. So jelas kita tak boleh terlalu sangat bergantung pada orang lain. So kita kena, kalau kita nak jadi seorang pekerja yang berkualiti, so kita kena buat, kita kena rasai, kita kena alami. Because of experience itu is a good guru, cikgu pada kita. So kalau kita tak mengalami, kalau kita selalu bergantung pada orang, kita belum pasti. Contohnya macam kawan kita. So mungkin contoh kawan kita tu so mungkin kawan kita tu naik pangkat, dia pindahkan jabatan. Kawan kita tu dipinjamkan ke jabatan lain. Kalau kita dah bergantung dengan dia, so dia hilang, so bila dia tak ada, so kita dah terpinga-pinga. So kita dah tak tahu nak buat kerja apa. Because of kita dah bergantung dengan dia. Kita ambil inisiatif untuk belajar, untuk merasai ataupun mengalami benda itu. Sebab tu dalam cara kerja kita, kita cuba untuk kalau boleh elakkan, jangan bergantung kepada orang lain. So lakukan sendiri. Dan katakan berdikari. Sebab itu akan menambahkan ilmu, menambahkan kemahiran dalam diri kita. Dan kita juga sekarang ni dah semua jabatan-jabatan kerajaan ke, dulu mungkin swasta je orang kata. Swasta kena multitasking. Tapi sekarang ni bukan kira swasta, kerajaan ke, badan berkanun ke, kena ada cara kerja multitasking. Kan boleh buat benda-benda yang perlukan skill yang berbeza. So boleh pandai untuk buat surat, pandai untuk kira duit, kan. Duit tu memang semua pandai lah rasanya kan. So ada benda-benda yang baru, skill yang baru untuk pandai. So mungkin ada contohnya macam staff di bidang kesihatan, so kerja di kesihatan tapi dia boleh buat kerja design poster contohnya, kan. So design benda kan, guna AI sebagainya. So dia boleh do multitasking. So ini akan meningkatkan nilai tambah dalam diri kita. So dia akan meningkatkan kualiti kita. Dan yang ketujuh, ciri bekerja yang berkualiti ialah berorientasikan pelanggan. So, macam saya kata tadi tu, so kita ini ada pelanggan kita. Kita bekerja dengan orang. Kita servicing. Bila servicing ini kita nak servis orang.
So bila nak servis orang, kita kena ada mindset berorientasikan pelanggan, keutamaan pelanggan. Sebab pelanggan itu akan mencerminkan kepuasan hati pelanggan itu mencerminkan perkhidmatan kita. So kalau pelanggan kita puas hati, so automatically perkhidmatan kita itu bagus. So kalau perkhidmatan kita itu bagus, dia mencerminkan kualiti peribadi kita bagus. Kalau kita bercakap dengan pelanggan dengan sopan santun, dengan berhemah, pelanggan rasa puas hati, so dia akan menambahkan kualiti diri kita, kualiti peribadi kita tu. So kita ada kualiti peribadi yang hebat, yang bagus, so kualiti kerja kita akan dizahirkan dengan hasil yang bagus. So yang terakhir saya nak kongsikan ciri-ciri dia. So ada lebih 2 minit lebih kurang. So kita sebagai seorang pekerja yang berkualiti, dia kena ada EQ yang matang, ataupun emotional intelligence. So kita walaupun kita dalam era teknologi, Art 4.0, everything is about technology, technology of things sebagainya. So tapi jangan lupa elemen kemanusiaan itu kena ada dalam diri kita sendiri. Kita kena ada sebab kita akan bekerja dengan manusia, kita akan bekerja dengan orang. So kita tak boleh nak mengasingkan elemen kemanusiaan itu, humanity itu dengan diri kita ataupun cara kerja kita. So ada 5 kategori pekerja berkualiti yang punya EQ yang matang. Yang pertama adalah dia ada kesedaran sendiri. Dia sedar tentang emosi yang dia alami. Dia sedar, contoh macam dia tengah marah, dia sedar dia ada emosi tengah marah. Dia tengah emosi tidak stabil, tengah bersedih, dia ada sedar. Dia ada emosi tengah seronok, tengah excited. So dia ada kesedaran tentang emosi dia. Dan juga dia ada satu keyakinan diri. Dia yakin, self-confidence, dia yakin dengan kebolehan diri dia, dia yakin yang dia mampu untuk laksanakan tugasan itu, dia yakin dan dia boleh menghasilkan kerja yang berkualiti. So itu adalah kita kena ada satu kesedaran diri dalam diri kita. Self-awareness kena ada dalam diri seorang pekerja yang berkualiti. Dan kedua adalah suri yang EQ yang matang adalah dia ada regulasi sendiri, self-regulation. Dia boleh menguruskan emosi dengan baik. So tak adalah contohnya bila emosi tengah marah, dia lepaskan marah dekat bos, ataupun bos tengah marah, dia lepaskan emosi marah kepada staff, ataupun dia tengah emosi tengah tak stabil, tengah marah, dia melepaskan kemarahan dia dekat pekerja lain. Tak pasal pekerja lain tu tak tahu apa-apa, dah terlibat dalam masalah dia. So orang yang ada EQ yang matang itu, dia tahu untuk regulasikan emosi dia dengan baik. Dia tahu macam mana nak menguruskan kemarahan mereka. Dia tahu macam mana nak menguruskan emosi yang negatif kepada emosi yang positif. Dia sedar, pertama dia sedar tentang emosi yang dia perlu ubah, dan yang kedua dia beregulasi, dia berurus emosi yang dia tidak mahu itu kepada emosi yang lebih positif. Contoh kepada marah, kepada pemaaf ataupun tak marah, kepada suka mengamuk, suka menengking, kepada orang yang kuranglah mengamuk ataupun cakap dengan sopan santun. So, kena pandai untuk kita regulasi kita punya emosi. Yang ketiga, ada motivasi, so bersifat optimis dan ada pencapaian matlamat. Semacam tadi tu, macam Tuan Moja tadi tu kan. So sentiasa optimis, kata aku boleh buat, so aku mampu untuk lakukan, aku boleh cabar diri aku sendiri, berfikiran optimis. So kalau kita sentiasa berfikiran pesimis, so kita akan kita sendiri yang letakkan batu penghalang kepada diri kita untuk kita move forward. So orang yang optimis, contoh macam orang yang nak buka bisnes, dia optimis. Tak apa, satu hari nanti dalam tempoh masa 10 tahun aku boleh buka satu restoran. Mungkin sebelum ni dia kerja dekat, dia buka warung, dia buka restoran. Contoh macam
staff kita kan, contoh macam kata okay, mungkin dia seorang grade 29 contohnya, dia optimis satu hari nanti so aku boleh jadi seorang pekerja grade 41 ke 54 ke, okay, jusa A ke, dia optimis, okay. Tapi optimis itu kena ada matlamat lah, dia ada macam achieve the goal, okay, goal oriented, dan dia ada plan. Tapi kalau setakat optimis, tidak ada plan, tidak ada matlamat, dia seperti marginal, okay, angan dia akhirnya jatuh, okay. Yang keempat adalah empathy. Itu ni penting ya, dalam diri kita sebab kita bekerja dengan manusia, so kita kena faham orang lain. Orang lain pun ada perasaan. So jangan fikir perasaan kita je. Okay, jangan fikir tentang sonok kita je, jangan fikir tentang sedap kita je. Okay, orang lain kita tak fikir. Okay. Contohnya jangan fikir tentang kita nak dapat nama saja, okay, and then perasaan orang lain kita tak fikir. Okay, dan ada perasaan empati untuk membangunkan potensi orang lain. Okay, macam itu kita sentiasa buka ruang dan peluang pada orang lain supaya kita boleh menjadi sama-sama lah pekerja yang berkualiti. Okay. Yang kelima, okay, EQ yang matang, okay, individu itu mempunyai kemahiran sosial, okay, yang bagus. Okay. Contoh macam kepimpinan, they have leadership. So walaupun kita ni grade 29, so bukan grade 41 apa, okay. So tak terkecuali untuk kita mempunyai sifat kepimpinan. Sifat kepimpinan itu bukan sahaja sifat kita memimpin satu organisasi yang besar, tapi kita memimpin satu kelompok yang kecil pun sebagai pemimpin juga. So apa skill kita yang ada dalam kepimpinan itu? Apa kemahiran kepimpinan kita ada? Okay. Dan pengurusan konflik, okay, kemahiran sosial, pengurusan konflik. Macam mana kita nak menguruskan konflik? Okay, so bila ada masalah, bila ada konflik, kita boleh uruskan dengan baik. Okay, so bukannya kita pelari meninggalkan konflik tanpa ada penyelesaian. Okay, dan perlu ada satu kemahiran untuk membina perhubungan. Okay, so tadi kan, so bila kita nak ada satu sinergi yang hebat dalam kita punya organisasi, so kita kena pandai untuk membina perhubungan dengan orang sekeliling kita. Okay, kena pandai bawa diri lah orang kata kan. So kalau dulu kan kadang bila maksud selesai lah pergi tempat orang, kena pandai bawa diri. Macam itulah, kita kena pandai bawa diri. Kalau kita nak orang selesa dengan kita nak orang terima dengan kita, so apa ciri-ciri yang ada dalam diri kita. Okay, so kita kena tengok balik persepsi ni. Okay. Okay, untuk yang terakhir, okay, kesimpulan ni mungkin 1.2 minit, okay, berkenaan dengan anjakan paradigma tu, dia perlu dimulakan dengan diri kita sendiri. Okay, first step, diri kita. Kalau kita nak lakukan anjakan paradigma, kalau kita nak jadi seorang pekerja yang berkualiti, mulakan dengan diri kita sendiri. So bukan orang yang nak tolak, okay, bukan orang yang nak tarik, okay, orang boleh sokong, tetapi nak menggerakkan tu diri sendiri, kena mulakan dengan diri sendiri. Okay? Dan setiap lapisan pekerja, okay, tak kiralah you grade berapa, okay, perlu mainkan peranan. Setiap orang perlu lakukan penjagaan paradigma dalam diri sendiri. Okay? So bukan kata macam kita di bawah, kita tak perlu ada ajakan paradigma. Okay? Bukan kita di atas, kita dah hebat, kita tak perlu ada ajakan paradigma. Kita kena sentiasa muhasabah diri, kita kena ada sentiasa introspektif, kita tengok dalaman kita sendiri untuk sentiasa menjadi yang terbaik, okay? Sentiasa memiliki kualiti pribadi yang hebat untuk kita bekerja supaya kita boleh menjadi satu pekerja yang hebat lah, pekerja yang contoh. Okay? Kalau kita seorang ketua, kita akan jadi suri teladan daripada staf kita. Okay? Kena jadi contoh. Kan? Tapi staf bawahan pun boleh jadi contoh juga kan. Kadang-kadang bos ni pun kadang, okay, kita bukan nak kata bos tak baik kan. Tapi ada kadang bos tu macam kadang dia terlepas pandang. Okay? Kan? So kalau kita tunjukkan peribadi yang baik, mungkin satu hari mungkin bos kita tersedar, oh ada satu sifat yang dia boleh belajar pada diri kita. Okay? Dan yang terakhir, bila kita ada pekerjaan berkualiti itu, dia akan memberi impak yang positif pada organisasi, yang dia akan meningkatkan
productivity, so image bisa akan tambah baik, okay, hubungan tempat kerja tambah harmoni, persistan kerja yang positif, yang selesa, okay, dan meningkatkan credibility kita. Okay, credibility ni kepercayaan orang. So bila kita ada satu elemen, okay, peribadi yang positif, so orang lebih percaya pada kita. Okay, so bila orang nak bekerja dengan kita, orang lebih percaya. Okay, bekerja dengan dia, senang kerja dengan dia. Okay, seronok kerja dengan dia. Contohnya sebab because of kita punya credibility tersendiri. Okay, so wallahualam, itu sekarang concern saya. Okay, ada 8 ciri-ciri pekerja berkualiti. Okay, saya harap saya sendiri boleh muhasabah diri dan juga kawan-kawan sekalian boleh mendapat sedikit sebanyak, okay, manfaat daripada apa perkongsian kita pada petang ni. Saya rasa itu saja perkongsian saya. Saya serahkan semula kepada kita punya moderator Tuan Intan. Terima kasih. Cik Nasrullah, kita ada satu soalan lagi. Okey. Daripada Wan Amiza Wan Hasan. Soalan dia, bagaimana pula dengan sikap setengah pekerja yang hanya semata-mata mengharapkan ganjaran, imbuhan, pangkat, jawatan lebih dari rasa tanggungjawab atau dan amanah terhadap tugas itu sendiri. Mohon pencerahan Cik Nasrullah. Okey, terima kasih. Boleh Tuan. Okey. Yelah. Okey, bila ada kita tak nafikan. So ada pekerja yang macam ni kan. So dia nak mengharapkan ganjaran, apa-apa buat, ada tak OT, kan? Ada tak token, kan? So kita kena tengok balik diri kita sendiri. Kalau kita sentiasa nak mengharapkan ganjaran, kalau kita nak sentiasa mengharapkan balasan, okey, apa yang kita dah bagi, okay? Kita nak mengharapkan sesuatu, tetapi adakah kita memberi sesuatu kepada orang, kan? Kita bila kita bekerja, okay, so kita dah ada amanah kita, kan? Kita dah ada tanggungjawab kita. Kita ni pangkat apa, kita ni level mana, grade apa, okay. So bila kita dah sign aku janji tu, dah sign kontrak perkhidmatan tu, kalau contohnya saya pegawai psikologi, so dah ada dah, okay. Bila kita tahu kita kerja sebagai seorang pegawai psikologi, okay, grade berapa, okay. So ini tanggungjawab you sebagai seorang pegawai psikologi, kan? Kena jaga emosi staff ke, kena jaga emosi pelajar ke, kena buat program ni. So ini amanah yang majikan kita bagi, okay, kepada kita, you kena laksanakan. So adakah kita melaksanakan amanah itu, tanggungjawab itu dengan sebaiknya sebelum kita mempersoalkan ganjaran? Sebab tu kadang-kadang kita bekerja ni, kita kena lebih fleksibel, okay. Let's say contohlah kan, contoh macam tak apalah, so mungkin hari tu ada saya ada cheat sikit, tipu sikit kan, tak apalah kan, biarlah kan, so sebagilah ceramah ni tak payahlah bagi honorium kan, so buatlah, so seganti baliklah, mungkin ada 2-3 jam yang lepas tu saya tak buat kerja, kan. So itu antara kita kena tengok balik, kan, nilai balik semula sebelum kita nak mengharapkan ganjaran imbuhan itu. So apa yang kita telah sumbangkan kepada organisasi, kepada orang lain, okey, dan ataupun pangkat jawatan tu, tengoklah. So kalau bila kita nak terima satu pangkat atau jawatan tu, kita kena sentiasa ingat pangkat dan jawatan itu akan datang dengan tanggungjawab dan amanah. Kalau kita tak mampu untuk memikul tanggungjawab amanah, fikir balik semula, adakah kita patut untuk menerima pangkat dan jawatan. Once kita dah terima pangkat dan jawatan, so kita secara automatik kita akan bawa kita punya amanah jawab, kita kena laksanakan, sebab itu akan dipersoalkan nanti di akhirat, okay. So mungkin kita akan terlepas sekarang, tapi kita tahu lagi, belum tentu lagi, ya, bila di pada masa nanti dipertimbangkan oleh Yang Maha Pencipta kita, kemari kita ni lepas ataupun tak, okay. Takut nanti kita tersangkut, okay. So orang yang kita aniaya itu akan kata menarik kita, okay, ataupun menyebabkan kita sebab yang kita tak boleh, inilah, okay,
pergi ke syurga, contoh Allah alam. Okey, sebagai ustaz lah kan, sekarang berkongsi. Okey. Untuk Puan Rabita, ada tip tak Encik Nas untuk tetap tenang dan positif apabila berhadapan dengan situasi yang kita tidak dapat nak kawal emosi kita? Okey, macam ni Puan Rabita. Yang paling mudah yang saya nak kongsi, yang paling mudah lah kongsi yang siapa boleh buat. Okey, bila kita dalam keadaan situasi yang kita tak dapat nak kawal emosi, perempuan pertama, sebab tu pertama tadi saya kata, kita kena ada self awareness, kita kena sedar. Bila puan dah sedar yang puan tidak mampu untuk kawal emosi, jadi puan cuba untuk stop, okay? Berhenti. So kita punya konsep kita berhenti, stop, ya. Stop from doing anything. Okay, stop from doing anything. Contoh kalau waktu itu kita contohlah dalam meeting kan, dalam meeting tu tiba-tiba dalam meeting tu kita tak boleh kawal emosi kita kan. So orang ni kita tak boleh kawal emosi kita. Minta excuses. Okay, stop from doing anything. Okay, pergi ke tempat yang kita rasa selesa, tempat yang kita rasa tenang. Okay, kalau kita mampu, bagusnya kita boleh buat breathing technique. So breathing technique ini akan membantu kita berasa lebih tenang, berasa lebih selesa. Sebab kadang bila kita marah, degupan jantung kita ni laju. Okay, so kita bila degupan jantung kita laju, kita cenderung untuk bertindak di luar kawalan. Okay, jadi kalau kita nak serta tenang, okay, bila berhadapan dengan satu emosi yang dapat kawalan, stop from doing anything. Kalau tengah pemikiran, stop from thinking that issue. Okay, contoh macam kita marah, anak kita tumpahkan air kena dekat kapet. Kapet tu kapet baru beli. Contoh kan. Kita tengah marah. Okay, so kita nak kawal emosi marah kita tu. Okay, kita fikir, kita kena sedar. Sekarang ni aku marah, aku fikir apa yang nak aku marah. Contoh kalau sudah aku fikir, ni air tumpah kat kapet ni mahal aku beli, aku pernah kerja, okay, dia dah kotor. Kan, sudah kami makan emosi marah. So kalau kita sadar tu, kita kena regulate balik. Okay, regulate kita punya pemikiran tu, kita tarik nafas dulu, okay, tenang, tarik nafas, okay, so baru bertindak. Okay, tu antara tip yang mudah lah. Okay, kita panggil have dan kata satu tempoh period yang kita boleh bertenang seketika. Okay, jangan terus bertindak. Okay, wallahu alam, kan. Okay, Puan Rabita, menjawab soalan Puan Rabita. Tapi dia adalah beberapa tip-tip ataupun teknik lain yang kita boleh ajar. Contoh macam kalau melibatkan pemikiran ni, so kita ada beberapa teknik. Kita nak ubah atau manipulasi pemikiran kita. Kalau pemikiran ke arah yang negatif, kita nak ajar pemikiran kita itu ke arah lebih positif ataupun ke arah lebih yang very helpful punya thinking. So ada beberapa teknik, ada beberapa tugasan yang biasa kita bagi kepada klien ataupun individu yang memerlukan bantuan lah. Okay, kalau perlu tu mungkin Puan Rabita boleh berjumpa dengan terapis atau sebagainya untuk kongsikan macam mana kita nak belajar mengawalkan emosi yang lebih bijak, okay, lebih efektif. Wallahu a'lam. Okay, Puan. Okay, Puan Moderator, ada soalan lagi? Maaf, saya dah ambil masa tuan-tuan perempuan 15 minit lebih. Okey. Cik Naswa tak ada soalan lagi lah setakat ni. Rasa tak ada lah. Tak ada soalan lagi. Okey, kalau tak ada apa-apa, last sekali saya ucapkan terima kasih kepada Pita sekali lagi dan terima kasih juga kepada semua rakan-rakan saya sama ada di Rembau, di Kopila, di Seremban yang mendengar ni. Okay. So kalau ada apa-apa yang nak kongsi, bolehlah nanti kita boleh duduk kan, duduk ada kopi berborak ke kan. So insyaAllah kita cuba luangkan masa lah kan untuk kita eratkan lagi hubungan kita. InsyaAllah, wa'alam. Terima kasih sekali lagi. Okey. Terima kasih Cik Naswa kerana menyampaikan sesi perkongsian ilmu ni. Saya mewakili daripada Pita. Terima kasih Cik Naswa sudi jadi penceramah jemputan kita.
mungkin lepas ni kita cuba kerjasama program lain lah nanti insyaAllah. InsyaAllah Ya Cik Nas? boleh insyaAllah. Okay. Syabas pada para hadirin kerana penuh kesabaran untuk kita untuk kita teruskan program ni lah. Okay, kita jumpa di program yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila isi borang kehadiran untuk di pautan chat nanti. Kejap lagi saya akan paparkan. Okay? Okay, terima kasih. Terima kasih Cik Nas. Terima kasih. Sama-sama.